Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia. Sejarah tercipta pada hari ini dengan Majlis Pelancaran Bangunan Media City di Kompleks Angkasa Puri. Sudah pastinya ia bukan hanya mengukir dan juga melakar sejarah bagi Jabatan Penyiaran Malaysia, tetapi juga untuk industri penyiaran tanah air dengan menaik taraf dan memperlihatkan fasiliti yang dianggap sebagai state of the art ataupun fasiliti dan juga kemudahan yang bertaraf dunia. Alhamdulillah, untuk susun aturan kita bawakan bagi Majlis Perasmian Bangunan Media City di Kompleks Angkasa Puri pada hari ini dengan kehadiran dan juga kesudian untuk Majlis Perasmian dan juga penyempurnaannya, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia, untuk turut bersama-sama menyempurnakan dan juga menyemarakkan serta meraihkan perasmian Bangunan Media City pada hari ini. Turut bersama juga dengan kita ialah Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Tahun Plena Anwar Haji Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia, serta Yang Berhormat Timbalan Menteri dan juga div-div kenamaan yang lain untuk sama-sama menyempurnakan dan memastikan agar Majlis Perasmian ini mencapai objektif dan juga tujuannya bagi memperlihatkan fasiliti dan kemudahan yang bertaraf dunia ini bukan saja untuk dipaparkan kepada khalayak dan juga kepada umum, tetapi bagaimana permulaan kepada sejarah dan juga permulaan kepada transformasi dan juga evolusi yang akan dipertontonkan dan juga digunakan bagi kepentingan awam dan juga dasar-dasar awam. Dapat kita gambarkan pada ketika ini iaitu ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob disambut dengan meriah dan juga mesra untuk menyempurnakan Majlis Perasmian Bangunan Media City. Untuk membawa ke perkongsian dengan lebih lanjut dan juga sedikit perkongsian asas berkenaan bangunan kompleks ataupun Media City ini, ia sudah pun dirancang dan juga dipersetujui dalam mesyuarat Kabinet pada tahun 2011, kemudian diteruskan pada tahun 2016 apabila pembinaan dan juga projeknya itu dimulakan pada tahun tersebut untuk memastikan agar ia dapat merealisasikan usaha dengan fasiliti-fasiliti yang terdiri daripada bangunan pejabat, auditorium dan juga studio yang bertaraf dunia. Tidak juga dilupakan, mungkin boleh kita kongsikan berkenaan tentang fasiliti yang disediakan khususnya di bangunan Media City ini, auditorium yang mampu menampung kemudahan bertaraf dunia dan juga mampu untuk menyediakan penyiaran selaras dan juga selari dengan kemajuan teknologi komunikasi dan juga teknologi penyiaran tanah air. Jadi ini juga memberikan impak kepada Jabatan Penyiaran Malaysia, RTM khususnya, dengan 6 saluran TV dan 34 saluran radio untuk menggunakan fasiliti dan kemudahan yang ada supaya dapat sama-sama fasiliti itu diterjemahkan melalui penambahbaikan, evolusi dan juga transformasi. Kita melihat bagaimana penyiaran itu berjaya mencapai objektif dan juga usahanya. Seperti mana yang dikongsikan oleh Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Tahun Plena Anwar Haji Musa seketika tadi, apa yang dikongsikan adalah untuk kita memperlihatkan transformasi dan evolusi ini diterjemahkan melalui aspirasi dan juga usaha kerajaan dan juga pihak awam. Seterusnya kita berikan tumpuan di pentas utama untuk Syoril yang akan dipertontonkan pada ketika ini. Silakan.
sistem pencahayaan dalaman bangunan dan lampu luar bangunan. Infrastruktur penyiaran yang canggih dan berteknologi selaras perancangan kerajaan untuk terus membangunkan perkhidmatan siaran televisyen digital. Studio rakaman muzik rentaan 60 yang baru adalah yang tercanggih dan terbesar di rantau Pasifik dengan berkeluasan 443.5 meter persegi. Pembangunan projek Media City mengambil contoh kejayaan projek pembangunan bandar media di luar negara seperti Dubai, Sydney dan Manchester. Media City juga menyediakan kemudahan tambahan seperti taska, pusat rekreasi, sistem arkib dan garaj van penyiaran. Pelan ini akan memberikan manfaat yang besar bukan sahaja kepada organisasi, malah kepada industri kreatif tempatan. Ya, perkongsian Syuril itu serba sedikit menggambarkan bagaimana pembinaan bangunan Media City ini merangkumi beberapa bangunan dan juga beberapa kemudahan seperti menara pejabat, auditorium dan juga studio yang bertaraf dan juga yang terbaik di rantau Asia Pasifik, menterjemahkan usaha dan juga objektif serta tujuan untuk mentransformasikan kemudahan dan fasiliti ini diselarikan dengan kapasiti digital dan juga berdefinisi tinggi supaya dapat digerakkan secara bersama mencapai hasil yang baik dan juga kualiti penyiaran yang lebih baik. Dapat digambarkan atau dikongsikan berkenaan tentang asas kepada pembinaan bangunan Media City ini menggunakan asas I-Building ataupun Building Management System yang berkapasiti tinggi dan juga berteknologi tinggi. Yang tadi dikongsikan, auditorium mempunyai eskalator sepanjang 34.5 meter di sesebuah bangunan kerajaan yang terpanjang direkodkan pada ketika ini, dan juga kapasiti auditorium itu boleh menempatkan sehingga 1,000 tempat duduk dan juga 1,000 penonton pada satu masa. Dan studio rakaman yang tercanggih di Asia Pasifik memudahkan usaha untuk penyiaran dan juga rakaman muzik yang berteknologi tinggi. Kita berikan ucapan pada ketika ini dan juga kita berikan tumpuan di pentas utama untuk atur cara seterusnya. Khabar semua. Alhamdulillah, saudara dan saudari pengacara majlis yang kita semua kasihi dan sayangi, yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia. Yang berhormat Datuk Zaidi Zainul Abidin, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia. Yang berhormat kekanda yang saya kasihi, Tan Sri Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim, yang di-Pertua Dewan Negara, yang juga mantan Menteri Penerangan Malaysia, sahabat saya yang berbahagia Datuk Syabri Cik, juga mantan Menteri Penerangan, yang berbahagia Datuk Haji Muhammad bin Mentek, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia, yang berbahagia Datuk Cik Roslan Cik Daud, Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia, yang berbahagia Datuk Seri Abdul Aziz, mewakili kumpulan Al-Bukhari, Def-def yang dihormati, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Kita berasa sangat bertuah pada pagi ini kerana Bukit Putra Angkasa Puri bakal memahat satu lagi sejarah di mana sejak sekian lama dari dulu lagi, bangunan-bangunan utama di Angkasa Puri ini mendapat sentuhan pucuk pimpinan negara Perdana Menteri.
Pada tahun 1968, almarhum Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah meresmikan bangunan Wisma TV yang lebih dikenali sebagai ikon kepada Angkasa Puri. Pada tahun 1973, almarhum Tun Abdul Razak telah meresmikan Wisma Radio. Pada tahun 1978, almarhum Tun Husin On telah meresmikan Kompleks Institut Penyiaran Tun Abdul Razak. Pada tahun 1998, Tun Dr. Mahathir Mohamad telah melancarkan dan meresmikan International Broadcasting Centre atau IBC, dan pada pagi ini Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mentransformasikan dan melancarkan keseluruhan kompleks baru, wajah baru RTM Malaysia. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang secara berterusan melakukan transformasi pentadbiran negara, melakukan transformasi parlimen, melakukan transformasi budaya politik, dan hari ini warga RTM berterima kasih kerana sentuhan Yang Amat Berhormat melengkapkan proses merekayasa dan transformasi perkhidmatan penyiaran negara yang didokong oleh RTM. Seperti mana yang kita semua tahu, dari sinilah terpancarnya wajah-wajah keluarga Malaysia. Dari sinilah juga digerakkan nadi dan nafas pembinaan sebuah negara bangsa. Dari sinilah juga unsur-unsur yang diutarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kebersamaan, keterangkuman dan kesyukuran digarap dan dipahat dalam hati sanubari rakyat Malaysia, keluarga Malaysia, dalam proses kita membina negara bangsa yang bermaruah serta berkeupayaan tinggi. Peranan RTM tidak cukup perkataan dan bait-bait ayat yang boleh saya gunakan. RTM adalah segala-galanya yang menggerakkan proses nation building, maka sewajarnya lah RTM berkelayakan dan sewajarnya mempunyai tempat bekerja dan berfungsi yang terbaik yang ada dalam negara kita. Saya merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kerana idea untuk mewujudkan apa yang bakal dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita ini bermula sejak tahun 2009. Kemudiannya diluluskan oleh Jemaah Menteri pada tahun 2011. Mula pembinaannya pada 2016 dan lengkap sepenuhnya pada tahun 2022. Lalu saya merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada semua menteri-menteri sebelum daripada saya yang telah memainkan peranan mereka untuk membolehkan kita berada di sini pada pagi ini. Doa dan harapan saya adalah dengan suasana dan ekosistem bekerja yang lebih baik, dengan teknologi yang paling terkini, serta segala-gala yang baru setelah RTM direkayasakan ini, ia akan menyemarakkan semangat kerja semua keluarga RTM untuk meningkatkan prestasi kita, untuk mempertinggikan lagi keupayaan kita dan keberkesanan kita melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan oleh kerajaan untuk disampaikan kepada rakyat jelata. Saya juga mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada Media City Development Sdn Bhd
yang telah akhirnya dapat melengkapkan dan menyempurnakan pembinaan ini. Dan saya percaya ini adalah berkat kerjasama banyak pihak, banyak agensi, banyak jabatan bagi membolehkan akhirnya projek yang dibina berasaskan konsep PFI ini dapat disempurnakan dengan jayanya. Sekali lagi, saya ingin merakamkan ucapan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi pihak Kementerian Komunikasi dan Multimedia, bagi pihak warga RTM khususnya, kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita yang tidak jemu-jemu memberikan sokongan dan dokongan kepada program-program Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Baru beberapa hari lepas, Yang Amat Berhormat bersama dengan keluarga Finas, hari ini sekali lagi bersama-sama dengan keluarga RTM, saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih. Janji kita dan ikrar kita, keluarga besar KCOM, kita akan terus meningkatkan prestasi kita sebagai sebuah kementerian. Kita akan memastikan segenap apa yang diamanahkan kepada kita akan kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Dan kita akan pastikan apa jua yang dipertanggungjawabkan kepada kementerian kita, kita akan lakukan secara yang terbaik. Saya dan Yang Berhormat Timbalan Menteri merakamkan ucapan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua warga kementerian yang telah memberikan kerjasama kepada kami berdua sepanjang saya dan Datuk Zahidi sebagai Menteri dan Timbalan Menteri di kementerian kita ini. Mudah-mudahan majlis kita pada hari ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan kita akan memulakan satu lagi era baru dunia penyiaran penuh kecemerlangan dan RTM kekal sebagai teman setia kepada seluruh keluarga Malaysia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah antara ucapan yang dimulakan dan juga disampaikan oleh Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Tahun Plena Anwar Haji Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia, yang antara lain bercerita dan juga mengharapkan agar bangunan Media City ini boleh merekayasa industri penyiaran tanah air dan juga untuk memanfaatkan ruang dan juga kemudahan yang ada supaya tahap dan juga kualiti penyiaran akan dapat bergerak seiring dengan apa yang disediakan melalui kemudahan dan fasiliti yang sudah pun tersedia. Jadi apa yang boleh disimpulkan daripada pengucapan dan juga daripada amanat yang disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia ataupun Menkom itu tadi adalah untuk melihat bagaimana usaha ini perlu diteruskan dan juga usaha ini perlu diterjemahkan dengan pemain-pemain ataupun the industry player supaya menggunakan manfaat dan juga kemudahan yang ada. Jadi kita terus berikan tumpuan pada ketika ini untuk ucapan perasmian oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Yang berhormat Senator Tan Sri Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim yang di-Pertua Dewan Negara, Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Tahun Plena Haji Anwar bin Haji Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia KCOM, Yang Berhormat Datuk Zahidi bin Zainul Abidin, Timbalan Menteri KCOM, Yang berbahagia Datuk Seri Haji Muhammad bin Mentek, KSU KCOM,
sahabat saya berbahagia Datuk Seri Ahmad Syabri Cik, mantan Menteri Penerangan, yang berbahagia Datuk Haji Cik Roslan bin Cik Daud, Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia, yang berbahagia Datuk Seri Abdul Aziz bin Shahar, Penasihat Yayasan Al-Bukhari, pegawai-pegawai kanan kerajaan, rakan-rakan media, tuan-tuan, puan-puan, keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran saya ucapkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpahnya kita dapat berkumpul bersama-sama pada hari ini sempena Majlis Perasmian Media City Angkasa Puri. Terlebih dahulu saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Anwar bin Haji Musa, Menteri Kekom dan pihak RTM kerana sudi mengundang saya untuk merasmikan majlis ini. Saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penganjuran majlis pada pagi ini. Tuan-tuan, puan-puan, keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian. Dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ini, pembangunan bidang penyiaran di negara ini telah mengalami pelbagai perubahan dan pembaharuan, khususnya berkait dengan medium penyampaian maklumat. Platform konvensional dalam bidang penyiaran iaitu radio dan televisyen juga berdepan dengan persaingan sengit yang diberikan oleh platform media baru. Pada masa yang sama, bilangan syarikat swasta yang memohon lesen pengoperasian content application service providers bagi mengendalikan aktiviti sebagai stesen penyiaran radio mahupun TV secara langganan atau percuma juga meningkat. Di sebalik persaingan yang semakin pesat ini, Jabatan Penyiaran Malaysia atau RTM kekal sebagai perintis, pelopor dan pemangkin kepada pembangunan industri penyiaran negara. Bermula dengan perkhidmatan radio, RTM telah berkembang pesat meliputi TV dan kemudiannya media baru dengan siaran di laman sesawang dan media sosial serta memperkenalkan perkhidmatan over the top atau OTT-nya sendiri. Di bawah teraju Kekom, RTM dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM juga telah menjayakan projek pendigitalan siaran televisyen yang menghasilkan peralihan siaran analog kepada format digital sepenuhnya. Keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian, pembangunan Media City merupakan antara langkah strategik kerajaan untuk merangsang perkembangan dan pembangunan industri penyiaran di negara ini. Saya harap dengan adanya bangunan ini, langkah-langkah susulan akan dapat dibuat supaya standard penyiaran Malaysia tidak ketinggalan dan setanding dengan standard amalan di rantau ASEAN dan antarabangsa. Selain itu, peningkatan persaingan dengan bertambahnya penyiar dan pemain industri akan menggalakkan kerjasama yang dapat membangunkan kreativiti dan mewujudkan persaingan sihat dalam penerbitan kandungan. Peranan RTM sebagai media rasmi kerajaan menjadi lebih dinamik berdasarkan teknologi dan kemudahan yang dimilikinya, selain menjadi peneraju serta teladan kepada penyiar lain dalam menyampaikan mesej kerajaan kepada rakyat. Ini juga meningkatkan keupayaan RTM di peringkat kebangsaan dan antarabangsa, di samping mengekalkan ideologi dan budaya Malaysia seperti peranan yang dipikul oleh penyiar kebangsaan lain di rantau ini
termasuk Thailand, Indonesia, Filipina dan Singapura. Keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, sejak tahun 1968, bangunan Angkasa Puri menjadi ikon penyiaran yang tersergam indah di tepi lebuh raya persekutuan, dan kewujudan bangunan Media City ini akan menambah satu lagi ikon penyiaran, iaitu ikon penyiaran teknologi digital Malaysia. Kewujudannya turut menjadi simbolik kejayaan kerjasama strategik sektor awam dengan sektor swasta yang mewakili pembaharuan dan sudut pandang baru RTM, iaitu menggerakkan kerjasama ke arah komersial. Simbol ini meletakkan RTM yang baru pada kedudukan lebih mantap melalui perubahan imej fizikal yang drastik supaya sentiasa kelihatan segar, moden dan dinamik. Kesemua ini dapat memberi pertimbangan kepada mewujudkan sebuah dasar penyiaran negara yang baru di mana ia boleh berasaskan dua perkara penting, iaitu keluarga Malaysia dan inklusiviti. Malah, ia boleh digarap menjadi sebuah model penerbitan kandungan kebangsaan seperti yang dipelopori oleh Hollywood di Amerika Syarikat, British Broadcasting Corporation ataupun BBC di Eropah, dan industri kandungan di Jepun dan Korea yang berpaksi kepada kebudayaan dan gaya hidup tempatan dengan nilai kebersamaan yang universal. Keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, kehadiran Media City sebagai simbol penyiaran negara bukan sesuatu yang dihadkan kepada kewujudan sebuah bangunan secara fizikal sahaja. Teknologi yang dibawa bersama pembangunan ini wajib dioptimumkan penggunaannya dalam penghasilan kandungan, siaran radio dan televisyen yang lebih jelas, di samping menyampai maklumat dan hiburan kepada rakyat. Kerajaan akan sentiasa menyokong inisiatif yang bersifat mesra rakyat dan mesra pemegang taruh dalam usaha memenuhi kehendak rakyat dan menyempurnakan amanah rakyat di samping memberi peluang positif kepada negara. Rakyat berhak menerima maklumat yang tepat dan sahih sebagaimana yang dijanjikan oleh RTM. Selain hiburan yang berkualiti dan tanggungjawab ini wajib disampaikan secara berterusan. Saya berharap Media City pada masa hadapan akan terus dibangunkan menjadi pusat penyiaran negara dengan penyertaan dan kehadiran pelbagai penyiar tempatan di kompleks ini, mencontohi Media City di Dubai, UAE, Manchester, United Kingdom, Sydney, Australia dan Singapura. Kejayaan pembangunan Media City ini adalah contoh kejayaan kerjasama sektor awam dan swasta yang akan diteruskan untuk projek-projek pembangunan lain dalam pelbagai bidang di negara ini bagi memastikan Malaysia membangun dengan jayanya serta memberi manfaat kepada semua pihak. Keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, akhir kata, saya berharap perasmian Media City dapat membakar semangat kaki tangan RTM dan industri kreatif, khususnya penyiaran, untuk terus menghasilkan kerja berimpak tinggi dan menaikkan martabat kandungan Malaysia ke tahap yang lebih cemerlang serta berjaya menembusi pasaran antarabangsa. Dengan kata-kata dan harapan tersebut, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Media City
dengan nama baru, iaitu Angkasa Puri Kota Media. Dan pada masa yang sama memasyhurkan nama-nama jalan di kompleks ini sebagai Jalan Penyiaran, Jalan Lensa, Jalan Frekuensi serta Bulatan Simfoni. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Yang Ya, begitulah nama baharu yang dimasyurkan ataupun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Angkasa Puri Kota Media. Sudah pastinya peranan, fungsi dan juga bidang tugas untuk kita memperlihatkan Kota Media ataupun Media City ini membawa satu evolusi dan juga meletakkan tahap yang lebih baik khususnya untuk industri penyiaran dan juga evolusi penyiaran tanah air. Seterusnya, kita berikan tumpuan di pentas utama untuk kita mendapatkan gambaran atur cara dan juga susun atur seterusnya untuk gimik perasmian. Sudah pasti ia bersesuaian dengan apa yang dipaparkan sebagai Angkasa Puri Kota Media, transformasi dan evolusi industri penyiaran. Ayuh sama-sama kita saksikan. Baiklah. Bagi tujuan ini, kita persilakan robot istimewa untuk membawa ke hadapan plug pelancaran. Jom kita saksikan pergerakan masuk robot di belakang sana. Dan robot ini akan berada di hadapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kita berikan ruang seketika kepada robot kita, okey? Okey, ini dia. Robot istimewa yang akan membawa plug pelancaran yang akan berada tepat di hadapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan dengan ini kita persilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menurunkan tanda tangan dengan kiraan 3, 2, 1. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia Angkasa Puri Kota Media. Wow. Dan sebagai tanda gimik pelancaran pada hari ini, ayo sama-sama kita berikan tumpuan ke skrin utama untuk menyaksikan montaj pelancaran. Sri Puri, Studio Sri Nada, dan sini Auditorium Sri Angkasa menjadikan ini dia Angkasa Puri
Kota Media. Oh. Ya, Tahniah kita ucapkan. Baik, ketiga nama yang diberikan itu sebagai pemasyuran ataupun sebagai peletakan nama yang cukup signifikan untuk kita melihat antara bangunan-bangunan utama yang ditubuhkan dan juga dibina di bawah kompleks ataupun bangunan Media City ini, iaitu bangunan pejabat, studio dan juga auditorium yang berkapasiti tinggi dan juga mampu menampung keperluan dan juga fasiliti pada satu-satu masa. Di pentas utama pada ketika ini kita berikan tumpuan untuk penyerahan cenderahati kenang-kenangan yang disurahkan oleh Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Town Planner Anwar Haji Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia, kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Itu merupakan antara gambaran dan juga manifestasi kepada bangunan ataupun kompleks Angkasa Puri yang kini sudah dijenamakan ataupun bangunan Media City dijenamakan sebagai Angkasa Puri Kota Media. Sudah pastinya pengharapan itu dan juga dengan div-div kenamaan serta apa yang dipertontonkan seketika tadi mencapai objektif dan juga mencapai tujuan merealisasikan transformasi dan juga evolusi industri penyiaran tanah air. Di pentas utama pada ketika ini, sesi bergambar sebagai tanda kenangan sejarah tercipta pada hari ini untuk kita menyaksikan perasmian Angkasa Puri Kota Media direalisasikan dan juga disempurnakan. Baik, begitulah dapat kita kongsikan bersama dengan anda. Kita gambarkan secara keseluruhan susun atur dan juga atur cara majlis perasmian Angkasa Puri Kota Media seperti mana yang telah dirasmikan dan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Seketika kita bawakan sejarahnya telah pun dipersetujui pada mesyuarat Kabinet pada tahun 2011, kemudian ia dimulakan pada tahun 2016, pecah tanah pada tahun 2018 dan tahun-tahun menyusul selepas itu untuk projek pembinaan mengambil masa dalam tempoh yang telah ditetapkan supaya dapat merealisasikan pembinaan fasiliti bertaraf dunia ataupun state of the art teknologi. IR 4.0 merealisasikan dan juga memungkinkan untuk Angkasa Puri Kota Media bergerak seiring dan juga memberikan yang terbaik kepada stakeholder ataupun penonton-penonton dan juga seluruh keluarga Malaysia yang terus setia dan juga terus berbangga dengan jenama Radio Televisyen Malaysia ataupun Jabatan Penyiaran Malaysia. Sudah pastinya ia juga akan memanfaatkan keseluruhan warga RTM untuk memberikan yang terbaik dengan kemudahan bangunan pejabat, studio dan juga auditorium yang boleh sehingga memuatkan 1,000 penonton ataupun tempat duduk pada satu-satu masa. Ini memungkinkan untuk penganjuran acara, penganjuran beberapa fasiliti dan juga variasi acara hiburan, pemberitaan, malah acara-acara rasmi kerajaan akan dapat dilaksanakan dan juga direalisasikan dengan pembinaan dan juga perasmian bagi Angkasa Puri Kota Media. Itu sahaja dapat kita bawakan bersama dengan anda untuk majlis perasmian Angkasa Puri Kota Media di Kompleks Angkasa Puri pada ketika ini. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Satu lagi sejarah tercipta dalam industri penyiaran tanah air dan juga satu lagi sejarah dilakarkan dan juga dicoret dalam sejarah keluarga Malaysia, khususnya pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan juga teraju Kementerian Komunikasi dan Multimedia iaitu Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Town Planner Anwar Haji Musa selaku Menteri Komunikasi dan Multimedia. InsyaAllah kita bersua lagi dengan fasiliti dan juga kemudahan yang bertaraf dunia. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di RTM dengan 6 saluran TV dan 34 saluran radio. Terus setia menemani anda dan juga terus setia bersama dengan anda. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Setia bersama, selangkah demi selangkah menyusuri arus inovasi, mengungguli dan terkini menentas sebaran masa, berbutir-butir bintang menyinar mengkafi angkasa. Berdekatan
bersama. Selangkah demi selangkah menyusuri arus inovasi.